Puan pakarnya di studio pagi ini. Selamat datang. Assalamualaikum Insinyur Dr. Masah Hidayana Mokhtar yang merupakan pengarah untuk Pusat STEM Universiti Melaya, dan juga selamat pagi Puan Wan Syamimi Wan Kamaruzaman, penyelidik Pusat STEM Universiti Melaya. Kalau kita sebut tentang congkak ini, saya harapkan golongan muda masih lagi tahu bagaimana nak main congkak. Dan zaman saya dulu kalau pakai matematik tu dikira mengelat. Jadi macam mana perkembangan STEM ini dikaitkan dengan permainan tradisional kita? Dan mungkin Insinyur Doktor boleh kongsikan dulu pelibatan UM di Universiti Cardiff baru-baru. Ya. Alhamdulillah pihak kami telah dijemput di dalam satu program dinamakan PAI2 untuk kita membawa program STEM di kalangan pelajar-pelajar perempuan di Cardiff. Jadi program itu diadakan di Museum Cardiff dengan kerjasama Cardiff Metropolitan University. Jadi alhamdulillah kita membawa congkak kerana kita nak membawa tradisi daripada Malaysia itu sendiri, dan kita mengajarlah secara serba sedikit tentang sejarah congkak, cara permainan, dan yang menjadikan kami tertarik kerana mereka sangat excited atau teruja apabila mereka dapat belajar bermain congkak. Dan mereka berkata-kata, mula-mula kami ni tak berapa minat matematik, sekarang kami tahu matematik ni boleh digunakan dalam bentuk permainan. Jadi itu adalah amat menariklah bila kita membawa pendekatan tersebut. Dapat kita bayangkan teruja bila rumah kita penuh dengan bunyi. Baik, Puan Wan Syamimi, bagaimana pula diasimilasikan STEM ini dalam permainan congkak? Mungkin lanjutan apa yang Prof sebutkan awal tadi. Untuk permainan congkak ni, kalau semua orang tahu, dia berdasarkan kepada matematik lah. Jadi kalau macam in terms of step, kita nak bagi dia lagi menarik, so kita jadikan dia sebagai permainan. Jadi permainan itu adalah kita guna yang permainan tradisi. So jadi pelajar akan belajar berkenaan dengan matematik, at the same time dia tahu, kita ada permainan congkak ni adalah permainan tradisi. So dia kenal dengan permainan tradisi itu. Yang saya ingatnya kalau yang lubang 7 lah, kita akan mula dengan yang hujung gitu sampai masuk ke rumah kita. Masuk ke rumah. Jadi bagaimana memberikan penerangan kepada para pelajar sepanjang permainan tersebut ataupun pembelajaran tersebut? Apa antara maklum balas yang paling banyak selain daripada ia meningkatkan minat mereka terhadap matematik? Jadi untuk kita, kenapa kita juga memilih permainan congkak ni? Kerana ianya berbentuk praktikal, berbentuk hands on. Jadi ketika kita memberi penerangan, di masa yang sama kita menunjukkan cara permainan tersebut. Jadi bila pelajar-pelajar itu mencuba, dia jadi teruja bila kita dapat tembak tu kan. Tembak masuk penuh dalam rumah kita. Jadi mereka mula-mula tu mereka agak was-was macam mana, betul ke cara permainan, tapi bila once mereka dapat konsep tersebut, memang tak boleh berhenti sebenarnya. Jadi memang penerimaan guru-guru mereka juga sangat penting, sebab mereka kami beri congkak tu kepada sekolah di Cardiff. Dan mereka kata mereka akan gunakanlah di pembelajaran dalam bilik darjah secara atau informal ataupun secara tidak formal. Selain dari anggaran, berapa sini hantar ke mana dan dapat berapa, Puan Syamimi, apa lagi skill ataupun kemahiran yang dapat diasah dengan dengan penggabungan STEM dan juga congkak ini? Sebab mata kena sharp tau. Kita kena anticipate kan. So selain daripada kita panggil numeracy skills, kita juga belajar critical skills. Critical skills in terms of macam dia kena strategize. Macam mana dia nak kalahkan dia punya opponent tu, tapi at the same time dia kena buat mental arithmetic. Lepas tu at the same time skills critical thinking dan creative thinking jugalah. Macam mana dia nak strategize dia punya permainan tu. Dan juga damage control. Damage control. Kalau dia terbakar. Macam mana. Para pelajar ni usia 10 hingga 12 tahun. Jadi memang datang daripada pelbagai sekolah di Wales. Jadi memang pada mulanya mereka agak terkejut bila kita bawa permainan tu, sebab biasanya bila disebut STEM kita akan bawa coding dan benda-benda yang robotik. Robotik.
But is satu kelainan yang memang mereka agak tertarik lah. Dan yang kami lebih utamakan juga adalah apabila guru-guru mereka ingin mengetahui dengan lebih lanjut, jadi kita pun sediakan modul supaya mereka boleh bawa pulang ke sekolah masing-masing untuk kita teruskan dengan pelajar-pelajar lain. Bagaimana melihatkan maklum balas sebegini dah sampai ke Cardiff dan dapat menyaksikan bagaimana para pelajar dan juga para guru berinteraksi dengan teknologi seperti ini bagi pihak penyelidik untuk pusat STEM, apa lagi yang boleh dirancang pada masa akan datang? Batu Seremban tak ke? Ya, betul. InsyaAllah kita mungkin terapkan lagi permainan tradisi yang lain. Bukan sahaja congkak, mungkin daripada permainan tradisi mungkin daripada kaum-kaum yang lain, gasing. So kita terapkan elemen STEM tu. Dan apa antara perubahan yang paling ketara sebelum mereka masuk belajar tentang ataupun diberikan pendedahan tentang STEM dan juga congkak ini, dan selepas sesi itu berakhir, apa feedback yang paling banyak doktor dapat? Feedback paling banyak sebelum kita bawa permainan tu, mereka sendiri katakan dalam I'm not very good in maths. Mereka menyatakan rasa ketidakyakinan. Mereka kata kami ni tidak begitu bagus dalam pengiraan. Jadi apabila mereka dah mula bermain dan mereka dah mula mencuba mengira dengan soalan-soalan tu, mereka ada soalan yang mereka perlu jawab. Yes. Apa antara soalan kau boleh contohnya kita bagi satu simulasi sekiranya ada beberapa gulinya di rumah A, ada guli di rumah B, apa langkah mereka perlu lakukan untuk mendapat guli yang paling banyak. Ya, jadi strategi itu amat penting. Ya, betul. Itu setakat kalau dulu main kat kampung, kalau kira kena marah tau sebab mengelak. Tapi ini pembelajaran. Jadi dia secara pair, jadi mereka pun kena berbincang dan berfikir. Jadi memang kita nampaklah dia mengira. Jadi dia pun berbincang dengan guru dia, so baru dia boleh memilih jawapan. Dan bila dia buat asimilasi tu pada papan congkak, jadi mereka nampak okey, ini adalah jawapannya dan pengiraan yang paling optimum untuk mendapat paling banyak guli dekat rumah masing-masing. Dan adakah doktor dan juga Puan Syamimi bersetuju, sebab sekiranya kalau dah terlalu biasa, kita dah tahu, mata kita dah 3 dah tahu ke mana landing kat mana kan. Dan bagaimana dilihat ini barangkali juga dapat dikembangkan di sekolah-sekolah kita sebab ialah permainan kita kan. Ini permainan ni kita boleh bawa pergi ke macam sekolah-sekolah rendah, sebab sekarang kalau pelajar dia kalau dengar matematik dia akan berasa takut. Jadi kalau kita bawa permainan yang seperti ini, diorang akan jadi tertarik lagi lah. So mungkin diorang punya pemahaman berkenaan dengan matematik tu mungkin akan meningkat lah. Kami berharap ianya boleh dijadikan sama ada secara informal. Permainan ini dikaitkan dengan mana-mana subjek matematik, dan kalau boleh lebih lanjut lagi dijadikan sebagai perkara yang lebih formal dan diintegrasikan dalam pembelajaran dalam bilik darjah. Itu hasrat kami lah. Supaya kita nak bawa dua-dua sekali supaya budaya kita tak diasingkan dengan matematik terutamanya dan sains. Macam aplikasi di telefon bimbit di gadget sekarang dah ada yang untuk chess, untuk sudoku dan sebagainya. Mungkin barangkali ada juga aplikasi congkak. InsyaAllah kita ke arah tu. Kita akan, cuma kami aplikasi adalah satu perkara yang kita boleh alternatif. Dalam masa yang sama, kenapa juga permainan congkak ni perlu diadakan secara fizikal? Kerana interaksi. Betul. Interaksi itu adalah amat penting. Sebab mereka kalau belajar seorang dengan belajar berdua dengan ada oponen dan ada semangat pertandingan tu, dia berbeza. Jadi elemen-elemen tu juga kita nak ketengahkan lah. Bila dah terlibat dengan kunjungan dan juga penerangan kepada para pelajar seperti yang doktor dan juga Puan Wan saksikan sendiri, apakah doktor rasa sepatutnya lagi lama lagi dah buat dah program ni? Kita rasa mungkin selama ni kita tidak yakin bahawa sekiranya penerimaan kalau kita membawa permainan kita keluar, tapi bila melihat penerimaan begitu, jadi kita rasa kita nak merancanglah untuk bawa ke lebih banyak lagi negara lain. Seperti mana hasrat Universiti Malaya sekali untuk memberi impak kepada dunia. Jadi itu yang kita akan cuba lakukanlah di pusat STEM. Baik, tahniah. Terima kasih Puan Syamimi. Terima kasih Insinyur Dr. Mas kerana sudi bersama kami pagi ini. Kita siapa-siapa yang ada congkak dekat rumah tu boleh keluarkan balik dan cuba susun balik strategi anda. Bagi yang belum ada, saya sarankan setiap rumah kena ada satu untuk selain
selain daripada interaksi, ia meningkatkan lagi, menajamkan lagi skill matematik untuk anak-anak anda. Kita berehat seketika dan kita ingin kembali selepas ini satu info yang sangat penting tentang strok haba dalam menangani keadaan cuaca sekarang. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.